Tetek agak. Peti. Asal ada ya. Dah on. Lah. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini kita baca dari surah Al-Baqarah. Kita baca daripada muka surat 32. Muka surat 32 daripada ayat 203. Surah Al-Baqarah ke surat 200 atau ayat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam
atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah juga kerana ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita beberapa huruf atau beberapa ayat dari Al-Quran yang dapat kita baca pagi ini. Dan inilah sebenarnya keberuntungan, dan inilah sebenarnya perbendaharaan yang kalau kita nak kumpul, kalau kita nak kutip, kalau kita nak himpunlah sebanyak-banyaknya, iaitulah perbendaharaan hari akhirat. Kita sibuk kadang-kadang nak mencari harta dunia, padahal kekayaan yang sebenar adalah kekayaan akhirat. Harta ni kita boleh cari, harta ni kita boleh cari dan kita boleh tambah. Kita boleh cari dan kita boleh tambah. Itu pun tertakluk kepada rezeki yang Allah Ta'ala bagilah. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak boleh kurang dan kita tak boleh tambah. Apa dia benda yang kita tak boleh kurang, kita tak boleh tambah? Ialah masa kita. Masa ajal kita. Kita tak boleh nak kurang walau sesaat dan kita tak boleh nak tambah walau sesaat. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap orang tu ada ajal dia, setiap umat tu ada ajal dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang dia tak boleh nak kurang walau satu saat, dan tak boleh nak tangguh walau satu saat, dan tak boleh nak cepat walaupun satu saat. Ini semua adalah satu perkara yang kita kena ambil perhatian dan kita ambil iktibar di saat kita mendengar cerita kematian yang macam-macam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kesudahan yang baik. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk penuhkan waktu-waktu yang ada, yang masih berbaki untuk kita ni dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang kita bacakan sekejap tadi dari ayat 203 surah Al-Baqarah. Apa maksud dia? Allah Taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah kepada Allah atau berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah tertentu bilangannya. Ayyamin ma'dudat, hari-hari yang ditentukan bilangannya. Baik, ayat ni merujuk kepada hari-hari tasyrik. Oleh kerana sebelum ni cerita kita berkenaan dengan haji, sampailah selesai daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, kemudian daripada Muzdalifah masuklah kepada hari raya, iaitulah hari 10 Zulhijjah. Hari 10 Zulhijjah. Dengar kipas. Masuk 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. 4 hari ini dikenali sebagai hari ma'dudat. Ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah pada hari-hari ma'dudat. Itulah hari tasyrik. Dalam agama kita ni, dalam Zulhijjah ni ada 2 kategori.
Kategori pertama ayyamim ma'lumat. Dan yang kedua ayyamim ma'dudat. Perhati betul-betul. Ayyamim ma'lumat, M-A-K, maklumat lah, maklumat. Maklumat. Yang kedua ma'dudat dengan dal. Tadi dengan lam. Maklumat. Ma'dudat. Dekat-dekat tu kan. Tapi dalam bahasa Arab, maksud dia maklumat asal daripada perkataan maklum. Maklum ni bahasa kita pun maklum. Sedia maklum. Sudah sedia maklum. Ayyamin maklumat adalah hari-hari yang sedia maklum. Gitu terjemahan dia. Ayyamin ma'dudat daripada kalimah ma'dud. Ma'dud ni bilangan yang tertentu. Hari-hari yang berbilang. Ayyamim ma'lumat. Ayyamim ma'lumat. Baik. Jadi kita 2 hari. Hari pertama maklumat, hari yang kedua ma'dudat. Ayyamim ma'lumat, ayyamim ma'dudat. Maklumat maklum. Ma'dudat berbilang. Maklum ni hari yang 10 awal Zulhijjah. Ayyamin ma'lumat 10 awal Zulhijjah. Ma'dudat hari-hari berbilang ni hari tasyrik. Jadi sambungan pada hari 10 awal, 4 hari atau 3 hari selepas itu komplit jadi semua 13 hari. Jadi ayyamin ma'dudat adalah sambungan kepada ibadat haji yang seorang tu duduk di Mina. Kalau orang musim haji dia duduk di Mina. Kalau orang yang tidak haji dia masih boleh menyembelih sampailah hari yang hari ketiga tasyrik ataupun hari ke-13 Zulhijjah. Bila Allah Ta'ala sebut wadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Apa benda yang kita nak buat pada hari ma'dudat ni? Pertama, berzikir dengan takbir setelah daripada salat. Sebab tu kita masuk je hari ke-10, ada sebahagian bermula hari 9 lagi, kita dah mula zikir mutlak, yakni takbir secara mutlak. Takbir secara mutlak. Yang kedua, kita boleh buat apa? Kita boleh berzikir waktu kita menyembelih. Sembelih. Zikir tadi takbir muqayyad. Takbir mutlak itu okey, on juga, on. Zikir mutlak on. Yang kedua, zikir muqayyad. Takbir muqayyad setiap kali salat. Takbir mutlak ni secara umum tidak terikat dengan salat. Takbir muqayyad secara khusus terikat dengan salat. Kemudian yang seterusnya, kita nak buat apa? Menyembelih korban. Menyembelih korban, waktu kita sembelih kita membaca Allah bismillah, kita pun sembelih. Kita bertakbir secara umumnya, sifat menyembelih korban itu pun sudah termasuk dari zikir. Bagi orang buat haji, masa itulah dia boleh tawaf, dia boleh sa'i, dia boleh melontar dan juga dia bermabit di Mina. Ini khusus untuk orang haji dan ada juga umum untuk orang-orang yang tidak buat haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini. Siapa yang segera meninggalkan Mina pada hari kedua, fala ithma alaih, tidaklah dia berdosa. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih, dan siapa yang melewatkan, meninggalkan Mina sampai 3 hari duduk di Mina, fala ithma alaih, tidak ada dosa juga bagi dia. Maka ini pilihan bagi Allah,
pilihan dari Allah untuk kita sebagai umat, bahawa siapa yang buat haji, sama ada dia nak duduk di Mina 2 hari ataupun nak duduk di Mina 3 hari, ini semua terbuka dan pilihannya Allah Ta'ala bagi kepada jemaah haji sebagai kemudahan buat mereka. Limanittaqa, kata Allah, bagi orang yang bertakwa. Berarti yang paling utama yang Allah Ta'ala nak tengok ialah takwa kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah apabila kita berada di bumi Mina. Ada orang kata kalau kita buat 2 hari macam tak cukup, kena buat 3 hari. Jawapan dia cukup tak cukup, ayat ni dah jawab. Siapa duduk di 2 hari tak ada masalah. Siapa duduk 3 hari pun tak ada masalah. Yang penting Allah nak tengok ketakwaan kita kepada Allah. Jadi Allah yang bagi pilihan. Bila kita ambil pilihan yang Allah bagi, tidak timbul kita kurang ataupun kita cacat. Ada orang sebut siapa ambil 2 hari macam cacat lah, tak cukup. Jawapan dia tak ada istilah tak cukup, kerana yang memberikan pilihan itu adalah Allah. Sebab ada kadang-kadang bila kita Jumaat haji kan, dia kempen, dia duduk di Mina di lama. Tuan-tuan, dia kata kita duduk di Mina ni biar ambil penuh. Jangan kita ambil tak penuh, kita ambil orang ambil tak penuh 2 hari tu macam cacat, dia kata. Jawapan kita tak betul lah kalau sebut cacat. Kalau kata 3 hari tu lebih besar pahala dia sebab lama kita duduk di situ, mudah-mudahan ya. Tapi kalau nak kata yang ambil 2 hari di Mina tu cacat dan kurang, tidak sempurna, jawapannya tidak, tak boleh. Kerana yang memberikan pilihan itu adalah Allah. Baik, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa ketahuilah sesungguhnya kamu akan semuanya kembali dihimpunkan kepadanya. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahawa kamu semua akan dihimpunkan kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah Ta'ala cerita ni, kenapa di hujungnya bertakwalah kepada Allah yang kamu akan dihimpunkan kepadanya? Kerana ada relate kesinambungan dengan ayat cerita haji. Kerana haji ni hari perhimpunan, maka Allah tutup ayat haji ni dengan pesanan takwa, bahawa kamu juga di akhirat nanti akan dihimpunkan. Tu indahnya ayat Quran ni. Bila Allah Ta'ala cerita haji, dia tutup ayat ni dengan ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa isyarat bahawa kita semua akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pada ayat yang seterusnya. Habislah cerita haji kita. Cerita haji sampai ayat 203. Sampai situ tamatlah ayat haji dalam surah Al-Baqarah. Nanti sambung surah Al-Hajj pula. Tapi surah Al-Hajj dia tak cerita panjang pun. Kalau surah Al-Baqarah ni dia cerita perjalanan dia. Surah Al-Hajj dia tak cerita perjalanan. Dia banyak cerita tentang konsep dan juga sifat zikir dan menyembelih. Baik, masuk kepada ayat 204 surah Al-Baqarah ni. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia
menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Ada orang dalam kehidupan dunia ni bila kamu dengar, oh menarik hati. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Ajaib, takjub. Kamu menyebabkan kamu takjub akan perkataannya. Fil hayati dunya, tentang kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, sedang Allah bersaksi atau menyaksikan bahawa wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Ayat pasal apa ni? Bunyi macam ayat ni pelik sikit. Pelik lagu mana? Peliknya Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia orang yang depan kamu mulut dia manis. Bahkan dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya, sama dengan hak dia sebut di mulut dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam, tapi sebenarnya dia adalah musuh yang keras terhadap kamu. Jadi ini sebenarnya kalau kita merujuk tafsir, ia adalah cerita tentang orang-orang munafik. Cerita tentang munafik. Berkata Imam As-Suddi, ini turun kepada seorang lelaki nama dia Al-Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi, yang mana dia datang jumpa Nabi menunjukkan Islam, tapi dalam hati dia sebenarnya tidak nak kepada Islam. Munafiklah munafik zaman Nabi. Berkata Abdullah ibnu Abbas, ayat ni memang turun kepada golongan munafikin, yang mana mereka ni mencela sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat untuk mencela mereka dan memuji pula orang-orang beriman, antaranya Khabib ataupun Khabib dan juga sahabat-sahabatnya. Dan ada yang kata ayat ni umum kepada seluruh kumpulan munafikin, yang mana sifat dia memang manis di mulut, dalam hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Dan inilah pandangan yang benar yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ni, bahawa ayat ni sebenarnya merujuk kepada, walaupun khusus pada sahabat waktu dia turun, tapi nak maksud dia adalah umum untuk semua kategori munafik, yang mana mereka ni beriman dengan Allah di mulut, tetapi di hati mereka adalah musuh kepada agama Islam. Musuh kepada agama Islam. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddatha kadzaba, apabila dia bercakap dia dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa idza khasama fajar, dan apabila dia bergaduh dia buat jahat ataupun dia melampau pada pergaduhannya sehingga melakukan kejahatan. Jadi ini antara sifat munafik yang ada dalam Quran, ialah bila bercakap manis di mulut, jahat di hati, musuh di hati. Wa idza tawalla, sambungan ayat yang seterusnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha,
apabila dia berpaling pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah dia di bumi untuk melakukan bencana padanya. Depan kamu je dia baik ni. Mari dekat Nabi Muhammad masuk Islam. Dia paling je pergi daripada kamu setelah dia dapat apa yang dia nak sebut depan kamu ni. Dia pula berusaha untuk melakukan kerosakan dan bencana padanya, iaitu dia memusuhi agama Islam dan berusaha untuk merosakkannya. Ini kategori, walau tak kiralah nama dia apa. Andai seorang tu mulut dia sebut dia nak kepada agama, sayang kepada Islam, tapi perbuatannya meruntuhkan agama dan dia memang tak nak agama Islam ni berkembang ataupun berjaya, dan dia memusuhi agama Islam, orang ni sifat munafik yang ada pada dia sama dengan ada yang dalam Quran. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia membinasakan tanam-tanaman dan keturunan binatang ternak dan juga manusia, sedang Allah wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka kepada kebinasaan ataupun kerosakan. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, huwa a'wajul maqal sayyi'ul af'al. Dan sebut tafsir ni, orang munafik ni cakapan dia pun gelong, perbuatan dia pun buruk, jahat. Af'aluhu qabihah, yani as-sa'yu ha huna huwa al-qasdu. Dia memang nak kepada kebinasaan terhadap agama. Baik, fahadha munafik disebut dalam tafsir, laisa lahu himmah illa al-fasada fil ardi wa ihlakul harth wa huwa mahallun nama'il az-zuru' wath-thimar wan-nasl wa huwa nitajul hayawanat alladhina la qawama lin-nas illa bihima. Qala Mujahid, idza sa'a fil ardi fasadan mana'a Allahul qatr fahalakal harth wan nasl. Kata Imam Mujahid, mereka melakukan kerosakan di muka bumi ni macam mana? Kadang-kadang melakukan kerosakan di muka bumi ni tidak secara langsung. Dia kata mulut dia beriman, hati dia tidak. Bila dia berpaling, Allah Ta'ala kata dia melakukan kerosakan. Kerosakan macam mana? Satu, kerosakan secara langsung, iaitu dia nak membinasakan umat Islam, supaya orang Islam ni mati, supaya Islam ni kalah, supaya Islam ni tak berdaulat. Satu sudut. Tapi Allah Ta'ala sebut wa yuhlikal hartha wan nasl. Dia nak merosakkan tanaman dan juga ternakan. Macam mana? Kata Imam Mujahid, secara tidak langsung, apabila seorang itu keluar daripada Islam, kemudian dia melakukan kerosakan dalam agama, maka kerosakan dalam agama akan menyebabkan kerosakan dalam kehidupan dunia, termasuklah binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi ini yang paling kita takut ni. Sebab tu apabila dikatakan qalu la tufsidu fil ard, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, dia kata apa? Kami ni nak buat baik. Ingat tak ayat surah Al-Baqarah, muka surat pertama kedua tu. Bila orang kata kepada dia jangan buat kerosakan, dia kata kami nak buat baik. Pasal apa? Dia memang dalam kepala dia cita-cita nak buat baik. Dalam dia benci kepada Islam, tapi dia jaga ekonomi, dia jaga ternakan, dia jaga tumbuh-tumbuhan, dia jaga kehidupan dunia, dia jaga. Tapi dia lupa kerana sifatnya
menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bersama dengan kumpulan yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan kerosakan dari sudut ternakan. Kadang-kadang datang malapetaka, musibah, datang bencana alam, habis hancur. Dia kena relate, bukan sekadar isu dia adalah peredaran masa, indikator cuaca, musim. Dia kena relate asal lagi bahawa semua kerosakan di bumi ini berlaku disebabkan manusia, tangan-tangan manusia. Sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung memang dia buat kebinasaan tersebut. Secara tidak langsung dia lawan Allah, lalu Allah binasakan dia. Yang ni yang kita kena perhatikan. Ini golongan munafik yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau kita masih ingat, Allah Ta'ala kata bahkan mereka sebenarnya melakukan kerosakan, tetapi mereka yang tidak sedar. Mereka yang tidak sedar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsm, dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, lalu timbullah kesombongan dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Ini antara sifat munafik juga. Selain daripada dia cakap manis di mulut, busuk di hati. Yang kedua, dia berpaling, dia melakukan kerosakan di bumi. Sama ada secara langsung dengan memusnahkan umat Islam melalui perang, ataupun secara tidak langsung bila dia menentang agama Allah, Allah timpakan bala ke atas mereka. Yang seterusnya, yang kelima ni, yang keempat kan, apabila dikatakan kepada mereka kesombongan, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu sombong. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsm, janganlah bertakwalah kepada Allah, tiba-tiba dia menjadi sombong dan dosa dengan dosa yang dilakukan itu. Akhadhathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya neraka jahanam itu, wala bi'sal mihad, dan dia adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut sebagai sifat orang mukmin yang seterusnya, itulah degil dalam menerima teguran atau nasihat agama. Nasihat lain mungkin dia pakai, tapi bila bab nasihat agama dia tak pakai. Dia tak nak, dan dia rasa dia pandai, dia rasa dia betul, dia rasa orang lain tak betul, orang lain salah dan seumpama dengannya, maka dia menolak nasihat itu. Jangan kita ni jadi orang menolak nasihat. Sebaliknya, al-hikmatu dalatul mu'min, hikmah itu adalah barang orang yang beriman yang hilang di mana saja dia boleh ambil. Jadi kita ambillah apa-apa yang baik pada ayat yang kita bacakan pada pagi ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke 207 ni insya-Allah kita sambung besok hari pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni betul-betul orang yang memiliki sifat orang yang beriman, dan Allah Ta'ala sucikan kita daripada sifat-sifat munafik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Baik, wallahu ta'ala alam. Pagi ni kita berhenti setakat tu dulu. Kita berhenti pada ayat ni, dan kita dalam masa yang sama kita doa kepada Allah agar semua ciri-ciri munafik ini Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Dan sebaliknya kita harap
Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita ciri-ciri orang yang beriman, yang ikhlas dalam amalnya. Tujuan kita tak lain dan tidak bukan agar kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan terampun dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun golongan munafik ni kita tahu, dia ni munafik, hati dia beriman, hati dia kufur, mulut dia beriman. Di mana kedudukan dia? Dia kedudukan ni tak ada tengah-tengah di dalam syurga akhirat nanti, tak ada. Sama ada dalam syurga ataupun di neraka. Maka bila kita tengok di sini, golongan munafik ni kesudahan mereka juga nanti ke neraka. Walaupun dia dah sebut di mulut dia, tapi sebutan dia terhadap dua kalimah syahadah itu tidak ada nilai seandainya dia tidak benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itulah yang dapat kita sebut pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terus doakan kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk meneruskan siri tadabbur kita buat hari-hari yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.